Ini soalan yang menunjukkan kepada mereka dah nampak kekuasaan Allah Subhanahu Wa Taala, masih lagi mereka dalam hati mereka itu ada kejahilan, yang mana menjurus mereka ke arah syirik kepada Allah Taala. Dan perkara ini berlaku kepada Nabi Muhammad SAW bila ada sebahagian sahabat minta nak gantungkan pedang dekat pokok itu, dan sementara untuk berehat seketika dengan anggapan nanti lepas ambil balik pedang tu kira ada power lah, nanti pergi berperang boleh mendapat kemenangan. Jadi Nabi SAW mengingatkan kisah Nabi Musa. Di sini menunjukkan juga para sahabat, sebahagian, bukan semua, sebahagian para sahabat ini ada kejahilan. Mereka tanya kepada Nabi SAW, dan bila Nabi melarang perbuatan itu, mereka akur, dan dengan sebab itu mereka tidak menjadi kafir, mereka tidak menjadi syirik, baik, kerana mereka bercakap di atas dasar kejahilan. Sesungguhnya telah jatuhlah kebanyakan para sahabat akan dua persoalan ini, bagi Nabi Musa dan Nabi Muhammad alaihissalam, yang disebabkan kejahilan mereka tentang syirik. Kerana itulah Nabi Muhammad SAW menjawab, dengan sabdanya, berturut-turutlah perjalanan mereka sebelum kamu, di mana Nabi Musa AS pula berkata kepada kaumnya, innakum qaumun tajhalun, sesungguhnya kamu adalah kaum yang jahil. Surah Al-A'raf ayat 138. Tidak pernah para Rasul alaihissalam seperti Nabi Isa, Nabi Musa dan Nabi Muhammad SAW berkata kepada umatnya dengan kufur dan syirik. Walaupun mereka bertanya, walaupun mereka hendak berbuat perkara yang syirik, perkara yang dilarang, tetapi tak pernah lagi Nabi Musa, Nabi Isa, hatta Nabi kita, Nabi Muhammad SAW terus hukum kamu ini syirik, kamu ini kafir. Walakinakum qaumun, walakinakum musyrikun, walakinakum kafirun. Nabi tak sebut macam tu. Antara dirakamkan dalam Al-Quran cuma disebut innakum qaumun tajhalun, sesungguhnya kamu ni kaum yang jahil. Itu kamu kaum yang jahil. Maka orang yang jahil perkataannya dimaafkan sekiranya mereka membetulkan kembali iktikad yang benar dan mereka bertaubat di atas kejahilan mereka itu, dan mesti mereka belajar, mesti kena belajar. Tidak benar Rasulullah SAW seperti Nabi Isa AS, apabila umatnya terjatuh dalam kufur dan syirik disebabkan kejahilan. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُمْ بِهِ وَلَكِنْ مَا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا. Dan kamu pula tidak dikira berdosa dalam perkara yang kamu tersilap melakukannya. Akhtatum, kalau kamu cakap dengan sebab kamu tersilap, kamu tak tahu, kamu tidak dikira berdosa. Tetapi yang dikira berdosa itu ialah perbuatan yang disengajakan oleh hati-hati kamu. Sebab tu disebut dalam ayat ini, kalau perkara yang kita buat itu, dia kata ma ta'ammadat qulubukum, yang kamu buat itu berserta dengan hati, dengan kefahaman, dengan pengetahuan, dengan ilmu, maka perkara itu dikira sebagai dosa. Wa kana Allahu ghafurur rahima, dan Allah itu Maha Pengampun lagi Maha Pengasihani. Bagi orang-orang yang jahil, Allah Ta'ala itu Maha Pengampun lagi Maha Pengasih. Surah Al-Ahzab ayat yang ke-5. Maka bagi orang yang melakukan kesilapan, bercakap perkara-perkara yang bercanggah dengan Islam, hendaklah mereka bertaubat dan mereka membetulkan kembali i'tiqad. Seterusnya, tidak dimaafkan bagi seseorang selepas daripada mengetahui. Apabila dia telah ada ilmu, apabila dia telah mendapat tahu kebenaran, tetapi dia tetap mengingkari kebenaran, maka golongan ini tidak ada kemaafan baginya. Apabila kejahilan itu membawa kepada kebinasaan, adalah menjadi kewajipan di atas para ulama menyatakan dan menjelaskan kepada manusia sekalian berkaitan dengan perkara-perkara yang terkandung dalam agama Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itu para ulama ini dia tak boleh kira, dalam masalah menyampaikan ilmu, dia tidak boleh berkira-kira dan bermalas-malas. Dia kena masuk semua tempat, dia kena pergi. Dalam keadaan hari ini, saya kira
orang agama ni ramai, orang yang belajar agama pun masih ramai. Dia tak bolehlah kata bila orang suruh mengajar, dia kata malas lah, takut lah, tak biasa lah. Tak boleh lah, kamu ada ilmu. Dia kalau nak ikut berceramah ni semua orang, mula-mula tu mesti tak boleh. Mula-mula tu mesti menggigil punya khutbah. Mula-mula mesti menggeletar ke atas tu. Bila menggeletar, jangan pegang kayu tu. Kalau pegang tu orang nampak gedeg-gedeg. Letak tepi. Tak wajib pegang tu, letak tepi. Kalau pegang tu orang nampak gedeg-gedeg. Letak. Jadi memang mula-mula khutbah jemaat, berceramah, bagi tazkirah Ramadan, memang benda tu mula-mula bagi orang tak biasa dia gugup, tapi dia kena buat. Sebab bagi para ulama ataupun bagi orang-orang yang ada ilmu, bagi para pendakwah, dia mesti menyampaikan ilmu, kerana bila mereka tidak melakukan tugas itu, manusia akan tinggal dalam kejahilan. Ya, mereka akan duduk dalam kejahilan, dan kejahilan itulah yang menyebabkan kadang-kadang manusia ini dia bercakap perkara-perkara yang bercakap dengan Islam. Dia berbuat perkara-perkara yang bercakap dengan Islam. Semalam saya dengar temu ramah dengan Datuk Malik Noor dalam radio IKIM FM. Dia sebut, saya dulu memang jahil, saya tak tahu pun pakai rantai itu salah, saya tak tahu pun cara hidup saya sebelum itu salah. Bahkan saya tak anggap pun dia sebutlah, maknanya dia ni atas pentas pakai seluar dalam tu kan, bina badan tu. Dia tak rasa benda itu salah. Bagi dia kerja tu baik untuk mengharumkan nama negara. Tapi hari ni bila orang sebut-sebut lagi dia ni Mr. Asia, dia ni juara bina badan, dia selalu sebut kata, tak usah sebut lagi lah benda-benda tu, saya nak lupakan. Nampak? Biasanya orang jahil bila dia berilmu. Bila dia berilmu, bila dia tahu kebenaran, dia tak mau ingat lagi. Dan dia menolak kata-kata dia, iktiqad dia, kefahaman dia yang dahulu-dahulu, yang mana yang bagi dia benda tu tak betul. Dia tak mahu lagi. Kerana Allah Ta'ala beri ilmu pengetahuan. Ilmu pengetahuan itu akan mengubah keadaan seseorang. Baik. Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada golongan ulama, iaitu orang-orang yang mengetahui ilmu tetapi tidak menyampaikan dan tidak menyatakan kepada manusia akan kebenaran agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan kepada golongan ini, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innal ladzina yaktumuna ma anzalna minal bayyinat wal huda min ba'di ma bayyanahu lin-nas. Innal ladzina yaktumuna ma anzalna minal bayyinat wal huda min ba'di ma bayyanahu lin-nas fil kitab ulaika yal'anuhumullah wa yal'anuhumul la'inun. Itu bahaya ayat ni. Sesungguhnya orang-orang yang menyembunyikan ilmu apa yang telah kami turunkan daripada keterangan-keterangan dan petunjuk hidayah, sesudah kami menerangkannya kepada manusia di dalam Alkitab, iaitulah di dalam Al-Quran. Apabila Allah Ta'ala menerangkan ilmu-ilmu pengetahuan dengan bukti-bukti yang jelas nyata, dengan wahyu, menerangkannya kepada manusia dalam kitab suci, mereka itu dilaknat oleh Allah dan dilaknat oleh sekalian makhluk. Siapa yang kita laknat ni? Bila mana mereka ada ilmu pengetahuan, mereka tak nak sampaikan kepada orang. Satu. Kedua, orang bertanya, mereka tak nak jawab. Dua. Ketiga, mereka tak nak jawab, tak nak menyampaikan ilmu kecuali apabila dibayar. Ini bahaya. Bukan bahaya ke tuan-tuan, bahaya ke orang-orang yang bergelar ustaz-ustaz, penceramah-penceramah. Yang kadang-kadang itu yang saya kadang sedih. Untuk jemput program Maulidul Rasul, dia letak syarat bawah daripada RM2,000 saya takkan datang. Ini berat. Bawah daripada RM2,000 dia kata dia tak mau datang ceramah. Bermakna agama itu telah dijual. Ya bi'u dinahum bi'aradin minad dunya. Tuan-tuan, kalau tengok ulama-ulama hebat kan, dia tak minta duit apa. Saya boleh sebutlah yang baik kita sebut. Orang-orang yang tak minta duit. Datuk Arundin tak minta duit. Bahkan orang bagi sampul, dia kata ni apa ni? Saya tak nak. Kena marah dia. Apa tu, dulu yang tu Datuk Tuan Ben Tuan Man tak minta duit. Banyaklah kalau sebut orang-orang yang
jenis ikhlas ataupun kita tengok yang betul bercirikan apa yang Allah sebut dalam Quran, ada, tapi tak ramai. Berapa ramai orang yang menjadikan ilmu dia itu sebagai amanah untuk disampaikan kepada manusia? Berapa ramai? Sebab itu adalah masjid mengadu saya, lepas ni kami tak nak panggil lagi ustaz-ustaz fulus ni, sebab duit tak ada duit tak mau datang. Ini satu.